Movie ketiga dalam Phase 4 Marvel Cinematic Universe. Assalamualaikum, hi, welcome back to Anno Production YouTube channel. So untuk screen review kali ni, aku nak share dengan korang satu movie daripada Marvel. Kalau tak silap aku, movie yang ketiga untuk Phase 4 Marvel Cinematic Universe, which is Eternals. Okay, Eternal ni diarahkan oleh award-winning director Chloe Zhao. Dia menang Academy Award dengan Nomadland, and then dia ditugaskan untuk mengarahkan filem Eternals. Okay, filem Eternal ni ada ramai gila pelakon dia. Kita ada Richard Madden daripada Game of Thrones, ada juga Kit Harington juga daripada Game of Thrones, and then ada Gemma Chan, ada Kumail Nanjiani, ada Don Lee daripada Train to Busan, ada Salma Hayek and Angelina Jolie, Tomb Raider. Alright, so basically Eternals ni adalah makhluk daripada Olympia. So dia datang ke bumi ni way before modern civilization, tak silap aku 7,000 tahun yang lepas. And then dia dihantar oleh Celestial, which is kind of like space god, yang hantar Eternals ni ke bumi untuk melindungi manusia daripada Deviants. Okay, Deviants ni pula, okay, ini spoiler. So for those yang belum lagi tengok Eternals, korang boleh tengok video lain dulu, and then lepas tu baru tengok review ni, sebab aku akan borak banyak benda yang spoiler. So berbalik kepada storyline tadi, Deviant ni adalah makhluk asing yang dihantar juga oleh Celestial untuk memusnahkan pemangsa dekat bumi. Sebab apa? Diorang nak manusia tu thrive, hidup dekat bumi ni. Nak manusia ni bercambah, nak jadi banyak, kan, nak tambah populasi dekat bumi ni, manusia ni. However, Deviant ni dia evolve menjadi pemangsa juga. Dia jadi apex predator dan dia mengancam kewujudan manusia dekat bumi. So Celestial tu, kalau tak silap aku, Arishem, salah satu Celestial yang ada dalam Marvel. Arishem belajar daripada kesilapan dia, and then dia create Eternals, and then dia hantar Eternals ke bumi untuk hapuskan Deviants. Dalam Eternals ni, kewujudan manusia ni sebenarnya dia sangat penting. Sebab apa? Dia menjadi salah satu fuel ataupun bahan bakar kepada Celestial. Sebab Celestial ni lahir daripada core bumi itu sendiri, daripada planet. So dia memerlukan populasi manusia yang banyak untuk buatkan bumi tu jadi satu orang kata macam tempat untuk dia menetas. So Celestial ni lahir daripada bumi. Not every Celestial, daripada setiap planet lah. Planet yang ada penghuni yang banyak, dia akan lahirkan Celestial yang kuat. So bila populasi manusia dah capai satu tahap yang di mana berlakunya emergence, di mana emergence tu adalah lahirnya Celestial ni. So in this movie, Eternals ni sedar yang apa yang diorang buat tu sebenarnya tak betul. Dia akan bunuh almost 7 billion manusia dalam satu planet semata-mata nak melahirkan Eternals. So dalam movie ni, Eternals ni end up menghentikan emergence tu lah. Dia tak nak bumi ni musnah. Okey, apa benda yang menarik sebenarnya yang aku tunggu dalam Eternals ni adalah the reason why kenapa Eternals ni tak tolong manusia, especially Avengers. Kenapa diorang tak tolong Avengers masa diorang lawan Thanos? Kenapa diorang tak tolong semua benda yang berlaku lah dalam cerita Marvel? Kenapa? And then dalam movie ni dia bagi explanation yang aku puas hati. Okay, sebenarnya Eternals ni dia tak boleh masuk campur dengan konflik manusia. Sebab apa? Pada diorang, bila diorang kacau konflik antara manusia ni, diorang akan menyebabkan evolution manusia tu menjadi tak betul. For example, contoh, dalam Perang Dunia, kalau Eternals tu bantu manusia, Howard Stark, bapa kepada Tony Stark, dia tak akan dapat jadi kaya
dan menggunakan dia punya kebijaksanaan untuk create weapons untuk Alliance punya force, untuk pihak perikatan untuk menang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. So kalau benda tu tak berlaku, korang bayangkan kalau benda tu tak berlaku, peperangan tu dihentikan ataupun tak berlaku langsung, Howard Stark tu tak akan jadi Howard Stark yang kita tahu dalam Marvel. Dan kemungkinan Tony Stark tak wujud pun. So kalau Tony Stark tak wujud, maknanya Marvel Endgame tu mungkin tak ada. So Thanos mungkin akan petik jari dia and half of the population of the universe akan hilang. And then apa yang Tony Stark buat tu mungkin tak jadi, mungkin tak ada. So that's why kat situ aku faham. Dia tak ada explain macam tu lah, tapi apa yang aku faham, ada betul dia kenapa diorang tak masuk campur walaupun diorang dah ada dekat bumi ni beribu-ribu tahun. Diorang tak nak masuk campur konflik-konflik yang berlaku dekat bumi ni sebab evolution ataupun ini benda yang aku rasa sama dengan kalau korang tengok filem Loki. Benda yang berlaku dalam certain punya timeline, korang tak boleh kacau sebab dia akan create another timeline. So benda ni macam okay, logik lah. So aku boleh terima benda tu. Okay, now kita cakap pasal the movie itself. Walaupun kita tahu Chloe Zhao ni merupakan award winning director, dia seorang director yang pada aku dia menceritakan cerita dia menggunakan visual medium yang sangat-sangat cantik. Korang tengok Nomadland, korang tengok movie. Sebenarnya movie Chloe Zhao ni dia mengingatkan aku kepada movie Sofia Coppola. Sofia Coppola, movie-movie yang aku minat dengan dia adalah Marie Antoinette and Love Actually. Bukan Love Actually, Lost in Translation. Lost in Translation adalah satu movie yang visually cantik. Dia menceritakan cerita dia menggunakan visual. So, ada elemen yang sama dalam tu antara Chloe Zhao dan Sofia Coppola. Itu apa pendapat aku lah. Oh ya, lagi satu. Movie ni, dia ada coloris yang cantik. Aku suka dia punya coloris. I mean dia punya colour. The looks of the film. Macam aku cakap tadi, Chloe Zhao punya film, the looks of it visually sangat-sangat cantik. However, disebabkan movie ni pacing dia sangat-sangat laju. Sekejap lagi aku cerita pasal pacing dia. Pacing dia sangat-sangat laju dan dia menceritakan cerita ni in a non-linear punya timeline. So, cerita dia bukannya straight A sampai Z. Cerita dia akan melompat. So, dia akan flashback, dia akan pergi balik dekat tu. Dia akan flashback, dia akan pergi balik in current timeline. So, bila benda tu berlaku, yes, dia ada lower third bagi tahu ini masa bila, dekat mana. Tapi sebenarnya korang kena faham kenapa flashback selalunya kalau korang tengok movie-movie yang lama, flashback dia akan black and white ataupun dia akan ada transition yang macam bunyi loceng. Dia memberitahu audience yang itu adalah flashback. Tapi in this movie aku terasa benda tu melompat. Kan? Kadang scene tu dah jalan almost 2-3 second ataupun dah ada 2-3 line dalam scene tu. Oh, ini sebenarnya scene flashback. Kalau untuk casual viewers yang tengok, dia mungkin tak faham. Dia macam, kejap, tadi bukankah dia macam ni? Tapi kenapa? Sebab bukan every scene, flashback punya scene, ada semua karakter. So, benda tu, orang bagi macam aku cakap tadi, bagi casual viewers, dia akan susah nak digest dan susah nak faham. Now, talking about the pacing of this film, 2 jam setengah, terlalu banyak information yang dia cuba nak sampaikan kepada audience sampai kau tak boleh nak bernapas, kau tak sempat nak digest semua information tu. Pada aku, kalau kau komputer kau nak digest semua information tu, kau kena ada sekurang-kurangnya 16 gig ke atas RAM dia. Kalau tak, kau akan jadi jam. Sebab dia terlalu banyak information. Sebab even for one scene, kalau kau keluar pergi tandas, kau masuk balik, kau dah tak tahu apa dah jadi. Kau akan jadi lost. That's why aku tak boleh nak alih mata aku walaupun sesaat dekat skrin tu. So, untuk movie yang 2 jam setengah, aku rasa kau boleh letakkan breather punya sequence ataupun scene yang very light untuk orang digest apa yang dah berlaku dalam scene tadi. Sebab bila something happen, and then another thing happen, and then another thing happen, and then another information. So, kita punya otak, aku punya otak personally, aku tak tahu kalau orang lain dia okey je. Aku punya otak personally nak proses semua benda tu ambil masa. Sebab aku nak fahamkan, okey, kenapa dia buat macam tu? Apa tujuan dia? Untuk siapa dia buat benda tu? So,
bila benda tu kau tak dapat digest, kau tak dapat menghayati apa yang kau cuba sampaikan dalam filem kau. Aku rasa itu antara mistik-mistik yang personally aku rasa lah Chloe Zhao buat untuk filem ni. Sebab kalau aku pernah tengok Nomadlands, and in that film aku boleh digest, aku boleh faham jalan cerita dia, and aku boleh expect dia punya outcome. Even though dia trick kita, tapi aku boleh expect something. But in this movie, going into this movie, bila aku tengok movie ni, aku susah nak expect benda yang akan terjadi. Which is a good thing sebenarnya untuk sebuah movie. Tapi kau tak bagi masa untuk audience kau proses apa yang dah berlaku dalam filem kau. Itu benda yang sedikit pada aku dia boleh improve. Kalau dia diberi peluang untuk direct another Marvel punya filem, aku rasa benda-benda ni akan membuatkan filem dia lagi best lah. Marvel filem lagi best lah. Sebab dia tak boleh ambil approach direct indie films sama macam direct mainstream ataupun blockbuster punya filem. Okay, cakap pasal dia punya casting. Macam aku cakap tadi, dia orang ada casting yang sangat-sangat power. Tapi, okay, dalam trailer, watak Gemma Chan dengan Richard Madden, watak Ikaris dengan watak Cersei, diorang digambarkan sebagai sebagai satu pasangan yang bercinta. And diorang bercinta dah berabad lama, berkurun lama. And in this film, aku tak tahu kenapa, and this is another spoiler, walaupun Ikaris end up khianat Cersei, tapi aku tak rasa pengkhianatan tu terlalu berat. Aku tak dapat rasa apa yang sepatutnya Cersei rasa. And relationship Ikaris dengan Cersei tu aku rasa tak cukup kuat. Aku tak tahu kenapa, sama ada chemistry antara diorang tu tak cukup ngam, ataupun sebab aku rasa diorang ni dah kawan lama. Sebab tak silap aku, diorang ada buat movie sebelum ni. Aku tengok movie apa, movie ke drama aku pun tak ingat apa, tapi diorang pernah kerja sama. And dalam filem ni watak diorang tak matching. Dia diportraitkan sebagai pasangan yang bercinta, tapi aku tak rasa benda tu. Aku tak tahu kenapa. And another thing, aku lebih dapat rasakan relationship antara Gilgamesh dengan Tina, Don Lee dengan Angelina Jolie punya karakter. Okay, diorang punya karakter it's more to a friendship punya relationship. Sebab Gilgamesh sanggup nak jaga Tina sebab Tina ada problem dengan dia punya mental masa tu. And then watak Ajak, watak Salma Hayek decide untuk padamkan memori Tina. Tapi Gilgamesh step up and cakap yang dia nak bertanggungjawab, nak jaga Tina as a friend. No other feeling more than a friend. So benda tu aku lagi rasa. Sebab, okay, another spoiler. Sebab I think aku ingat dalam second act of the movie, atau almost the last part of second act, Gilgamesh mati. And perasaan yang dipotret, especially lakonan Angelina Jolie tu, reaction dia bila Gilgamesh tu mati, aku dapat rasakan sakit dia tu macam mana. And of course Angelina Jolie punya lakonan memang power, tapi relationship yang diorang bina daripada first act tu membawa kepada scene yang di mana Gilgamesh tu mati, kita nampak friendship tu, kita rasa friendship tu. And then bila Gilgamesh mati, kita dapat rasa apa yang Tina rasa. Benda tu yang missing, benda tu yang aku tak rasa dari dalam relationship Cersei dengan watak Richard Madden tu tadi, Ikaris. Benda tu aku tak dapat rasa. Sebab in the end, Ikaris dia betray Cersei. Dia khianat Cersei. Okay, another spoiler, dia yang bunuh Ajak. So bila Cersei dapat tahu, aku tak tahu lah, mungkin lakonan dia ataupun reaction dia yang membuatkan aku macam tu je kau rasa. Tak ada reaction yang more than that. So macam aku tak tahu lah kenapa. Okay, lagi satu, bercakap pasal watak Gilgamesh dengan Tina ni. Aku tak tahu kenapa throughout the movie, bila aku tengok scene dia orang, macam aku tengok tadi 2 kali dah aku tengok movie ni, bila aku tengok scene dia orang, dia mengingatkan aku relationship antara Natasha Romanoff dengan Hulk. Bukan Natasha Romanoff dengan Bruce Banner, tapi Natasha Romanoff dengan Hulk.
someone yang kuat gila babi, and then someone yang kuat juga tapi dia boleh melembutkan hak. So benda tu aku nampak sebab Gilgamesh someone yang kuat, dia lawan gunakan tangan dia. And then Athena pula seorang yang ganas. Dia boleh conjure up ataupun cipta apa-apa jenis senjata. So dua-dua fighter. So bila dua-dua fighter ni jadi kawan, dia sepatutnya lah logically benda tu akan jadi merepek lah. Tapi it's a beautiful punya portrait of friendship relationship yang aku rasakan benda ni paling kena. Benda ni je yang paling kena dalam ni. Ada banyak lagi benda yang aku rasa tak kena, especially watak yang kecil tu, apa nama dia, Sprite. Aku tak ingat apa nama pelakon dia. Watak Sprite tu pun sendiri aku rasa misplaced kot. Dia mungkin pelakon yang dipilih tak kena, ataupun cara pembawaan watak tu mungkin tak kena. Okey, dalam banyak-banyak benda yang aku tak suka, sebenarnya ada juga benda yang aku rasa menarik dan aku suka. Kenapa? And okey, salah satu dia adalah okey, kita tahu Marvel dia dapat inspirasi daripada Nordic dengan Greek punya mitologi. Sebab tu ada Loki, ada Thor, Athena daripada Greek mitologi, Athena, lepas tu ada Ajax, ada Icarus. Okey. Cakap pasal Icarus ni, dalam Greek mitologi ada satu karakter nama dia Icarus. Now Icarus, dia bapak dia, aku tak silap nama bapak dia Daedalus. Aku tak ingat. Aku rasa Daedalus. Daedalus ni dia create sayap tau. Dia seorang inventor. Sama macam Howard Stark. Okay, so dia seorang inventor, dia cipta dua pasang sayap. So untuk dia dan anak dia, Icarus. So cara dia buat sayap tu menggunakan lilin lebah. So masa dia terbang dengan Icarus, dia dah pesan dengan Icarus, jangan terbang terlalu rendah dengan air, dengan laut, dan jangan terbang terlalu tinggi dekat dengan matahari. Okey, tapi Icarus ni dia bila dia dah dapat terbang tu, dia dah jadi terlalu taksub dengan kebebasan terbang. Dia dapat rasa satu freedom of, yalah, kau dapat terbang kot kan, of course kau nak terbang lagi tinggi dan lagi tinggi. Tapi dia lupa pesanan bapak dia untuk jangan terbang terlalu tinggi dan terlalu taksub dengan kebebasan tu, sebab dia end up akan jatuh. So bila dia terbang terlalu tinggi, lilin lebah yang bapak dia guna untuk lekatkan sayap dekat rangka sayap tu cair. So dia bulu-bulu pelepah tu semua terbang, jatuh, and then dia end up jatuh dan mati. So benda ni dia pakai elemen ni, mitologi ni dalam movie ni. Bila masa last kali Icarus, watak Richard Madden tadi, dia bunuh diri. Aku rasa lah dia bunuh diri. Aku tak rasa yang Marvel akan panggil dia balik, sebab dia terbang straight pergi bulan. And dia je satu-satunya watak yang boleh terbang. So dia pergi terbang ke matahari, bukan bulan, sorry. Dia pergi terbang ke matahari. Sebab dia rasa bersalah dengan apa yang dia buat. Dan dia ambil konsep yang sama dengan Icarus tadi. Dia terlalu taksub. Macam Icarus tadi, dia terlalu taksub dengan dia punya kebebasan. Icarus pula, dia terlalu taksub dengan arahan dan kepercayaan dia kepada Celestial tu, sampai dia lupa dan dia tak gunakan akal dia untuk fikir benda yang logik. Which is, kalau emergence tu berlaku, maknanya 7 billion, the entire population of the earth akan musnah. Sebab Celestial tu kena keluar daripada kerak bumi. So benda tu aku rasa yang salah satu benda yang menarik yang Chloe Zhao ambil, yang letak dalam filem ni. Okay, final thought. Dah banyak benda aku bebelkan. Aku rasa movie ni adalah something yang fresh daripada Marvel, dan salah satu benda yang original lah daripada Chloe Zhao. Walaupun elemen-elemen yang digunakan dalam ni, elemen-elemen yang barang-barang yang dipakai dalam ni adalah barang-barang daripada Marvel, daripada Greek mythology, Nordic punya mythology, tapi cara digabungkan tu membuatkan filem ni adalah filem yang pada aku fresh. Dia still lagi, kau dapat rasakan movie ni adalah movie Marvel, tapi dia still vibe movie ni adalah movie Chloe Zhao.
Dia bukannya macam movie ni movie ya typical Marvel punya movie kan. So I hope that dia diberi kepercayaan lagi untuk direct another Marvel movie perhaps, and aku harap second movie yang dia direct untuk Marvel akan jadi lebih baik lah. Ada benda-benda yang of course lah, tak ada movie yang perfect kan, tapi ada benda-benda yang aku rasa kalau di improve dalam next movie dia, it's gonna be a perfect movie. So in term of visual storytelling yang Chloe Zhao gunakan, aku akan bagi rating yang tinggi lah untuk movie ni. So, aku akan bagi 4.4/5 untuk Eternals. So, yeah, that's it. So, thank you for watching. So, kalau korang suka review-review yang aku buat, jangan lupa like, share, comment dan subscribe. And see you guys in the next video.